Yang ini Form 2 sebenarnya dah belajar. Tapi ramai tak dapat jawab masa ESA tu. Okey, jadi kita akan belajar. Nanti Form 3 pakai lagi tau. Nanti Form 3 kamu jumpa lagi. Okey, jadi untuk pada malam ni, cikgu pun dah mula rekod kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita nak teruskan dah. Wan Naim, boleh ke ni cikgu nak teruskan Wan Naim? Boleh, boleh. Okey, Nazhan boleh ke ni Nazhan? Cikgu nak teruskan Nazhan. Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu spotlight muka cikgu dekat semua orang. Cikgu harap masing-masing nampak sikit muka cikgu ni. Jangan tengok orang lain. Yang belum buka kamera, buka kamera. Fokus dekat cikgu je malam ni. Fokus dekat cikgu je malam ni. Yang kawan-kawan kamu punya muka, macam mana spek mata dia, macam mana baju dia pakai hari ni. Selalu Hasib pakai baju warna kuning. Tak tahulah malam ni dia pakai baju warna apa. Okey, saja gurau. Okey, jadi untuk malam ni cikgu nak teruskan dah. Okey, jadi Kak Irina boleh ke ni cikgu nak teruskan Kak Irina? Alamak, Kak Irina. Okey. Okey, sekarang whiteboard cikgu dah nampak ke semua whiteboard cikgu? Nampak. Okey, baik. Okey, jadi hari ni kita masuk kepada algebra. Cikgu asyik algebra je. Bulan ni algebra. Okey, minggu ni dah minggu ketiga. Minggu depan, minggu keempat. Minggu lagi satu kita tak ada kelas dah. Masuk bulan 3 baru proceed kepada silibus kamu. Ada yang tanya cikgu saya nak belajar silibus saya lah. Aduh, relax lu. Kita boleh kejar. Jangan risau. Cikgu cover nanti insya-Allah. Okey, jadi untuk algebra ni yang kita nak kena belajar betul-betul kenapa? Algebra dia tak fokus kepada satu bab. Tapi dia fokus kepada dalam setiap bab ada algebra. Jadi bila nak guna algebra dah mula blank. Sebab itulah cikgu buat kelas algebra ni. Okey, hari ni kita masuk kepada pengukuhan. Pengukuhan apa yang kita nak belajar ni? Pengukuhan yang kita nak belajar ni adalah tentang pembahagian. Awal-awal kelas, sekarang betul kita nak belajar tentang pembahagian. Jadi dalam pembahagian, semua orang kena faham. Dalam pembahagian, dia ada darab. Jadi, masing-masing sila buka nota kamu tentang darab. Nota yang cikgu cakap, darab dia ada 3 jenis. Darab antara simbol, darab antara nombor, dan darab antara huruf. Itu untuk pembahagian. Okey, tapi masalahnya, dalam darab tadi, kita ada tambah dan tolak. Kita ada tambah dan tolak. Tambah dan tolak masing-masing. Nota dekat sebelah kanan tentang darab, nota dekat kiri tentang tambah dan tolak. Okey. Sebab apa? Sebab hari ni kita nak akan buat pembahagian. Tapi kita akan rujuk dua-dua nota tu. Boleh ke semua kita buat macam tu? Boleh ke? Boleh. Okey. Kejap ada kawan nombor sana. Sebab ramai confuse link. Okey, jadi kita akan proceed kepada apa maksud darab. Darab dekat sini nota yang cikgu buat, cikgu bagi tu, apa maksudnya? Gabungkan sahaja. Masing-masing kena ingat, gabungkan sahaja. Tambah dan tolak, apa nota dia? Tambah dan tolak nota dia tentang sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey, jadi dekat sini cikgu nak highlight kita punya fokus adalah pada bintang ni iaitu tentang pembahagian. Apa maksud pembahagian? Apa maksud pembahagian? Pembahagian yang kita nak belajar bila kita dah mula masuk kepada tingkatan 2, terus tingkatan 3, sampai tingkatan 5, kita dah jarang nampak simbol bahagi. Kita dah jarang nampak simbol bahagi. Kenapa? Simbol bahagi sudah ditukarkan kepada bentuk pecahan. Kita dah tukarkan kepada bentuk pecahan.
Jadi bila kamu nampak sesuatu yang mana di dalam keadaan pecahan, kamu janganlah assume dia pecahan tak ada operasi. Pecahan yang kamu nampak dia adalah dalam keadaan bahagi. Sebagai contoh, kalau soalan tu kamu nampak 2 bahagi 3, sebenarnya benda ni boleh ditulis dalam keadaan nombor pertama duduk dekat atas, nombor kedua duduk dekat bawah. Maksudnya kita daripada bentuk bahagi tu, kita nampak simbol bahagi, kita nak tukar kepada bentuk pecahan, kita jadikan dia 2/3. Okey, habis. Okey, jadi dalam pecahan dia ada tambah, tolak dan darab. Wow, banyaknya. Dan dia ada bahagi juga. InsyaAllah kalau sempat kita pergi semuanya hari ni. Okey. Tapi cikgu nak kamu faham pecahan tu apa? Pecahan 2/3 ni maksudnya apa? Pecahan, semua orang kena faham. Bila cikgu bercakap tentang pecahan, dia ada belah atas dan dia ada belah bawah. Dia ada belah atas dan dia ada belah bawah. Apa atas dia? Apa bawah dia? Dia ada nama. Nama yang belah atas kita panggil dia numerator. Numerator. Yang belah bawah kita panggil denominator. Itu nama dia. Nanti kalau kamu janganlah. Ataupun dalam bahasa Melayu yang ni kita panggil dia pembawah. Senang cerita apa maksud pembawah tu? Nombor belah bawah. Numerator, nombor belah atas. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Tak dengar suara, boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila cikgu bercakap tentang 2/3, apa yang dimaksudkan dengan 2/3? 2/3 ni maksudnya dia ada satu bahagian besar. Sebagai contoh, cikgu bagi kek. Cikgu bagi kek. Ni cikgu tengah terang tentang apa tu pecahan dulu. Okey, sekarang cikgu bagi kek. Kek ni satu bahagian besar. Tapi apa yang dimaksudkan dengan 2/3? Okey, tengok belah bawah. Denominator dia 3. Maksudnya, kita punya bahagian untuk kek ni, kita bahagi sama rata kepada 3 bahagian. Itu maksud 3 dekat belah bawah tu. Itu dia maksud 3 dekat belah bawah tu. Dia ada 3 bahagian. Maksud yang belah atas, numerator, daripada kek ni, cikgu makan, cikgu ambil 2 bahagian. Cikgu lapar kan? Okey, cikgu ambil 2 bahagian. Jadi, inilah kita panggil dia 2 bahagian yang kita ambil daripada 3 bahagian yang ada. Jadi dekat situ nama dia 2/3. Itu maksud pecahan. Bukan saja-saja je tiba-tiba ada bentuk pecahan ni. Bukan macam tu. Okey, sampai sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Okey, dah sempat salin tak ni? Cikgu nak tanya, sempat salin tak? Sempat. Okey, dah habis salin Okey, okey, bagus. Kalau tak sempat ambil gambar tau. Okey, dalam pecahan, kita ada operasi tambah dan tolak. Kita pergi kepada tambah dan tolak. Okey, kita pergi tambah dulu semua, kita pergi tambah dulu. Kita pergi sekali je lah tambah dan tolak. Okey, macam mana nak selesaikan kalau pecahan tu dalam keadaan tambah dan tolak? Dia ada step ni. Dia ada langkah. Bila kamu nak belajar sesuatu, kamu kena tengok langkah yang cikgu bagi tahu ni. Okey, langkah dia apa? Jadi, langkah yang pertama, tengok pembawah. Kenapa kita kena tengok pembawah? Jadi masing-masing boleh tengok. 2/3, kita tak masuk lagi algebra. Tambah 5/3. Jadi, apa yang kita kena pastikan dekat pembawah ni? Kita kena pastikan nombor pembawah mesti sama. Sebab apa? Sebab bila nombor dekat bawah dah sama, baru kita boleh selesaikan tambah dan tolak untuk pecahan. Kita kena pastikan dapat nombor pembawah yang sama. Jadi, bila dia dah sama nak buat apa? Okey, dia dah sama. Step pertama dah selesai. Okey, bila dia dah sama dekat situ, kita nak buat apa? Kita gabungkan.
Cikgu nak kamu biasakan step ni, dua-dua step ni. Nak gabungkan macam mana? Okey, jadi masing-masing boleh tengok cikgu akan tunjuk. Kita gabungkan. Jadi dekat sini, gabungkan dia 2 tambah 5 per dengan 3. Ada orang salah buat. Sebab apa? Sebab dia ingat tambah dan tolak pecahan, atas kena tambah atas, bawah kena tambah bawah. Tak. Pecahan untuk tambah dan tolak hanya berlaku pada nombor atas. Dia hanya berlaku pada nombor atas. Jadi nombor atas kita sekarang adalah 2 dan 5. Jadi maksudnya dekat sini 2 tambah 5. Okey, selesaikan numerator ataupun nombor atas. Jadi nombor atas kita 2 tambah 5 kita dapat 7. 7 per 3. Ini je step dia. Ini je step dia. Ini level 1. Jadi level-level. Ni level 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjuk pula. Cikgu, itu nombor kata nak ajar algebra. Okey, jadi step yang sama juga diaplikasikan pada algebra. Kita guna step yang sama pada algebra. Contoh, kalau cikgu just masukkan huruf sahaja. 2x tambah 5x. 2x per 3, 5x per 3. 2 per 5 tambah 5 per 3 kamu boleh buat. Kenapa cikgu tak faham sangat? Anak-anak murid cikgu kan kadang-kadang kan, bila nampak huruf, dia terus down. Dia terus tak nak buat. Sebab apa? Sebab dia dah set dalam kepala dia, matematik tu semua tentang nombor. Salah. Cikgu nak reset balik fikiran masing-masing. Matematik adalah tentang nombor dan huruf. Jadi dekat sini 2x tambah 5x. 2x per 3 tambah 5x per 3. Jadi kita tengok apa dulu? Kita tengok nombor bawah. Nombor bawah dia dah sama. 3 dengan 3. Jadi dah sama. Tengok step nombor 2. Gabungkan nombor atas. Jadi dekat sini kita dapat 2x tambah 5x per 3. Okey, sekarang kita nak selesaikan. Cikgu nak tanya dulu, 2x boleh ke tambah dengan 5x? Cikgu nak tanya kamu, boleh ke tambah dua-dua tu? Kenapa boleh? Kenapa boleh tambah? Sama huruf. Pandai. Bila dia dalam keadaan sebutan serupa. Apa tu sebutan serupa? Huruf yang sama. Maksudnya kita boleh tambah 2x tambah 5x. Kita dapat 7x per 3. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Salin. Okey, cikgu bagi pula contoh yang seterusnya. Tengok contoh yang seterusnya. Cikgu buat 7x per 5 tambah 2y per 5. Okey, ni soalan yang seterusnya lah. Ni soalan A, ni contoh A, ini contoh B. Okey, contoh A dan B. Tengok betul-betul. Okey, step pertama, kita tengok nombor bawah. Nombor bawah dia dah sama. Sini dia tulis 5. Sini pun 5. Kita gabungkan. Kita akan dapat 7x tambah 2y per 5. Sekarang cikgu nak tanya kamu, 7x dengan 2y tu boleh diselesaikan ke tak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Huruf dia lain. Ya, Sebutan huruf dia dia lain. Sebutan berbeza. Dua-dua jawapan betul. Jadi sekarang mana satu jawapan dia? Jadi bila sebutan dia berbeza, kita tinggal sampai sini sahaja. Itu jawapan dia. Jangan teruskan mana-mana dah. Jadi dekat A ini jawapan dia, dekat B ini jawapan dia. Kenapa kita boleh selesaikan? Sebab dia sebutan serupa. Kenapa yang ni tak nak selesaikan pula? Tadi kita selesaikan sebab dia bukan sebutan serupa. Maksudnya huruf dia huruf lain. Jadi itu sahaja step tentang tambah dan tolak untuk bahagi. Ni level 1. Kita ada berapa level cikgu lupa dah malam ni. Okey, jadi kita pergi level 1. Level 1 kena pas. Jangan sangkut level 1. Macam mana nak pergi level 2 kalau sangkut level 1? Okey. Ini cikgu punya nota. Ini cikgu punya contoh. Sekarang kita nak pergi kepada latihan pula. Boleh ke?
Boleh. Okey. Kita pergi kepada latihan. Jadi untuk latihan ni cikgu buka modul cikgu. Modul yang cikgu hantar. Okey, jadi yang pertama sekali kita akan cuba buat 2 latihan. Kita akan cuba buat 2 latihan. Latihan yang pertama, kejap cikgu pilih. Okey, jadi dekat sini kita akan proceed kepada 2 latihan. Latihan pertama, E dan F. Cuba masing-masing selesaikan soalan E dan F. Cuba buat E dan F. Rujuk nota cikgu, rujuk contoh cikgu, cuba buat latihan yang cikgu bagi dekat depan. Latihan E dan latihan F yang cikgu petakkan. Siapa yang tak sempat print tak apa, boleh tengok dekat depan ada dia punya soalan. Ini kita panggil pembahagian algebra. Form 1 nak pergi kepada form 2, ada 3 bab pasal algebra tahun depan. Okey, cuba selesaikan. Senang je, senang je. Okey, dah siap hantar dekat cikgu? Boleh ke semua dah siap hantar kat cikgu? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, dah boleh masuk ni. Risau cikgu, takut tak boleh masuk. Okey, bagus. Bagus Adlin, bagus Haziq, bagus Kaizuran. Okey, bagus. Buat je kat cikgu. Okey, jadi cikgu selalu ingatkan student cikgu satu benda. Sepanjang kamu kelas dengan cikgu, cikgu sangat-sangat suka kalau ada yang bertanya soalan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang mungkin ada yang cikgu terlepas pandang nak terang. Cikgu ambil yang penting-penting je. Bukanlah maksud tak penting, maksudnya maklumat kecil. Maklumat orang kata nota kaki. Boleh juga kalau nak tanya, tanya je cikgu. Okey, bagus Arif. Kamu janganlah down, cikgu tak reply lah WhatsApp saya. Cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Kadang-kadang sebab tu cikgu tak reply, antara sebabnya macam tu lah. Okey, 1 minit lagi. 1 minit lagi. Cikgu, Kamu kan kalau cikgu. rasa kelas, ya? Cikgu. Kan kita pernah buat ke? Kita pernah buat. Oh, yang ni kita pernah Nurul buat Atira. Hari Selasa ke? Hari Selasa kan? Selasa tu. Kan dia Ah, pernah buat ke? cikgu hantar dekat grup apa? Yang ni pengukuran. Dia yang sama, kelas sama Atira, kelas sama. Oh. Kelas sama. Cikgu bagi yang sama je Atira. Sebab hari tu ada yang kelas Selasa hari tu tak datang. Jadi cikgu buka lagi satu kelas. Oh, Atira ada WhatsApp cikgu yang tadi tanya sama ke tak kan? Oh, semalam lain. Semalam aplikasi. Dia sama macam kelas Atira yang hari Selasa tu. Oh, okey. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada soalan E dan soalan F. Kelas sama, tengok ada kawan tanya. Cikgu, ni kelas sama. Okey, kelas sama ni apa maksudnya? Kelas sama ni, cuba kamu bayangkan,
cikgu boleh je gabungkan semua anak murid cikgu buat satu kelas je seminggu ni. Tapi kenapa cikgu tak buat macam tu? Sebab cikgu faham tengah cuti, ramai yang pergi bercuti, ramai yang ada urusan keluarga, time ni nak bersukan. Jadi dekat situ cikgu korbankan diri cikgu ajar benda yang sama. Benda ni cikgu akan ajar 4 kali. Seminggu 4 kali. Ada juga yang tanya cikgu, cikgu kenapa cikgu tak gabung di satu kelas? Sebab ada anak murid cikgu yang tak dapat datang, tu jawapan dia. Jadi bila ada anak murid cikgu tak dapat datang, cikgu tak suka. Cikgu nak semua orang dapat pengisian dia. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Kita akan buat soalan E dan soalan F. Okey, semua dah ready ke? Cikgu nak mula kepada soalan E dan soalan F, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, sebab Atira datang malam ni, cikgu pergi jauh sikit hari ni. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kepada soalan E. Fahamkan step dia. Apa step dia? Yang pertama, tengok nombor bawah. Kenapa kita nak tengok nama pula dah? Tengok nombor bawah. Jadi, bila kita dah ada nombor bawah, kita kena pastikan dia apa? Kena pastikan dia sama. Yang kedua dekat sini, kita kena tengok bila dia dah sama, kita boleh gabungkan. Lepas kita dah gabungkan, ni step tau, ni step. Lepas kita dah gabungkan, yang ketiga, baru kita tengok selesaikan. Kalau kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Kalau kita tak boleh selesaikan, kita biar. Okey, jadi kita pergi kepada soalan E. Masing-masing kita boleh tengok kepada soalan E. MN per 8 tambah 3MN per 8. Bawah dia apa? Bawah dia ada nombor 8. Jadi bila bawah dia ada nombor 8, selesai step pertama, kita dah bawah dia dah sama. Jadi dekat sini kita kena gabungkan. Nak gabungkan macam mana? Gabungkan yang atas sahaja. MN. Okey. MN tambah 3MN per 8 kita gabungkan. Sama dengan, ada yang salah dekat sini. Kalau MN ni, dia huruf je, ada nombor berapa dekat depan? Cikgu nak tanya kamu, ada nombor berapa dekat depan? Ya, ada nombor 1. Jadi 1MN boleh tak tambah 3MN? Boleh. Okey, boleh. Jadi kita akan dapat jawapan kita 4MN per 8. Okey. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi untuk pecahan dekat sini, kita tambah lagi satu step. Satu lagi step ni, yang terakhir ni, lepas kita dah selesaikan, kita kena tengok ni step tambahan. Step tambahan cikgu bintangkan. Kalau tak buat pun tak apa, betul. Okey, step tambahan dekat sini, kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Maksudnya bagi bentuk simplify. Simplest form. Kita kena simplify kan dia. Maksudnya 4/8 dia dalam sifar yang sama, iaitu sifar 4. 4 boleh bahagi dengan 4. 8 boleh bahagi dengan 4. Jadi jawapan yang kita dapat dekat sini 1MN, 4 bahagi 4 dapat 1. 8 bahagi 4 dapat 2. Ini jawapan untuk soalan E. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Elisa jelas ke Elisa? Boleh faham ke Elisa? Boleh. Okey. Jadi kita akan teruskan pula kepada soalan F. Jadi siapa yang salah saling correction. Okey, soalan F dekat sini 6UV per dengan 13 tolak 2UV per 13. Kita tengok nombor bawah dia dah sama. Jadi bila nombor bawah dia dah sama, apa yang kita kena buat? Kita gabungkan 6UV tolak 2UV per 13. Jadi kita tengok 6UV boleh ke tolak dengan 2? Cikgu nak tanya kamu, boleh ke tolak dengan 2? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita dapat 4UV per 13. Ini dia punya jawapan soalan F. Habis dekat situ. Okey, sekarang cikgu masuk kepada level 2. Masing-masing boleh follow lagi ke? Cikgu nak dengar suara. Masing-masing boleh follow lagi?
Boleh. Okey. Jadi kita masuk level 2. Ni level 1. Ni level 1. Okey, jadi kita masuk kepada level 2. Level 2 ni apa yang cikgu nak ajar? Okey, cikgu tambah. Level 2 adalah keadaan dekat mana bawah dia tak sama. Level 2, cikgu ulang, adalah satu keadaan dekat mana pecahan tu nombor bawah dia tak sama. Ni ada yang kawan nak salin. Salin dulu. Okey, cikgu bagi masa 15 saat. Kalau dah ambil gambar, boleh ambil gambar. Okey. Okey, bagus. 4 UV per 13. Salinlah correction. Okey, bagus Kak Irina. Okey, habis. Okey, level seterusnya adalah apabila nombor bawah tak sama. Macam mana kita nak selesaikan? Okey, tengok cikgu ada dua cara dekat sini. Nombor bawah tak sama. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing boleh tengok kat depan. Step dia sama je. Jadi sekarang nombor bawah tak sama. Sorry. Cikgu tak nak langkah kat situ lagi. Sorry. Okey, level 2 maksudnya nombor atas. Nombor atas ada lebih daripada satu sebutan. Lebih daripada satu sebutan. Apa maksudnya? Kalau dekat sini, nombor atas kat sini satu sebutan. Dekat sini satu sebutan. Itu soalan E. Soalan F, sini satu sebutan. Sini satu sebutan. Habis kat situ. Okey, kalau dia ada lebih daripada satu sebutan macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan satu soalan. Kita akan buat soalan I. Masing-masing boleh tengok kepada soalan I. Siapa-siapa dah print boleh tengok. Okey, tengok ni. Dekat atas dia ada dua sebutan. Apa maksud ada dua sebutan? 3A tambah 1 per 4B kuasa 2. Dekat sini dikira sebutan pertama, dekat sini dikira sebagai sebutan kedua. Dia ada lebih daripada satu. Okey, tambah A tambah 2 per 4B kuasa 2. Dekat sini dia ada satu sebutan, dekat sini dia ada dua sebutan. Lebih juga daripada satu sebutan. Okey. Jadi macam mana nak selesaikan? Nak selesaikan sama sahaja step dia yang macam tadi. Tak ada benda berubah. Sekarang kita masih lagi dekat nombor bawah dia sama. 4B kuasa 2 dekat kiri sama juga 4B kuasa 2 dekat kanan. Jadi dia sama. Jadi bila dia sama, dia boleh gabungkan. Maksudnya apa? 3A tambah 1 tambah A tambah 2 per 4B kuasa 2. Tu cara dia. Kita gabungkan. Benda yang sama. Benda yang berulang je. Jadi jangan buat mistake. Okey, lepas tu nak selesaikan macam mana? Nak selesaikan ni, kita dah pernah belajar dekat penambahan algebra. Jadi nak selesaikan, kita susun dulu 3A dengan A. Bagi dia duduk sebelah-sebelah. 3A, A ni positif, bawa dia duduk sebelah 3A. Jadi kita dapat positif A. Okey, kemudian 1 dengan 2 bagi dia duduk sebelah-sebelah. 1 ni positif, jadi kita tulis positif 1. 2 ni positif, jadi kita tulis positif 2. Per dengan 4B kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan sebutan serupa. 3A tambah A. 1A. Kalau kamu nampak ada huruf A sahaja, dia ada nombor 1. Jadi 3 boleh tambah dengan 1, kita dapat 4A. 1 tambah 2, kita dapat tambah 3 per 4B kuasa 2. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan I. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh masing-masing boleh rujuk, boleh rujuk apa yang contoh cikgu bagi kat depan. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. 5x tambah 2y per 7xy. Tak naklah.
Cikgu buat 7 je. Tambah 2x tambah 5y per 7. Cikgu tukar. Tengok tak nak 7, tak nak 7. Cikgu nak buat 13. Okey, cuba selesaikan. Cuba selesaikan soalan ni. Siapa ada masalah bagi tahu cikgu Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Ada soalan tanya cikgu, jangan diam tau. Okey, bagus. Pandai. Haziq alright tak tu Haziq? Boleh faham ke Haziq? Jap, nak cakap gamak cikgu. Okey. Okey, bagus Adlin. Okey, bagus. Ramai dapat buat. Jap. Dah. Okey, bagus. Ramai dapat buat. Bagus. Cikgu dah siap. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Bagus Wan Rifki. Kenapa delete? Okey. Gitu. Pandai. Laptop saya lag. Oh, okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan mula tunjukkan sesi penerangan dekat depan. Okey, jadi benda ni benda yang kita dah selalu pakai ni. Boleh tengok contoh, sama je. Okey, jadi dekat sini kita tengok nombor bawah dia, sini 13, sini pun 13. Jadi dah sama. Sama nak buat apa? Gabungkan. Jadi 5x tambah 2y per 13. Kita gabungkan. Tambah 2x tambah 5y. Kemudian, apa yang kita kena buat seterusnya? Okey. Jadi seterusnya dekat sini cari sebutan serupa. 5x dengan 2x. Kita susun duduk sebelah-sebelah. 5x. 2 ni nak bawa pergi ke 5x. Dekat sini 2 ni positif. Jadi kita letak positif 2x. Bawa sekali dia punya simbol. Okey. 2y dengan 5y. Jadi kita bagi dia duduk sebelah-sebelah semua. Positif 2y. Positif 5y. Sama per dengan 13. Lepas tu nak buat apa? Kita selesaikan nombor sama. 5x boleh selesaikan dengan 2x. Jadi dekat sini kita akan dapat 7x. Untuk y, 2y boleh diselesaikan dengan 5y. Dekat sini kita dapat 7y. Jadi per 13. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh.
Okey. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu langkah. Cikgu langkah. Kalaulah dia dalam keadaan tolak. Kalau nombor yang kita nak buat tu tambah, kamu boleh terus gabung. Tapi kalau nombor tu dalam keadaan tolak, kamu tak boleh terus gabung. Apa maksud cikgu tak boleh terus gabung? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tadi cikgu bagi contoh bila dia dalam keadaan tambah. Nampak ni. Ni tambah. Pecahan pertama tambah pecahan kedua. Pecahan pertama tambah pecahan kedua. Okey, jadi kita akan pergi pula kepada soalan N. Dekat mana dia dalam keadaan tolak. Jadi cikgu akan tunjuk 3G tolak H per 2K kuasa 2. Tolak G tolak H per 2K kuasa 2. Cikgu, step dia sama ke macam tadi? Tak, step dia lain. Jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, kalau tadi kita boleh terus gabung. Kenapa? Sebab pembawah dia sama. Jadi dekat sini 2K kuasa 2, 2K kuasa 2. Sama juga. Jadi kamu boleh terus gabung. Kamu boleh terus gabung. Boleh terus gabung, apa yang lainnya? Lainnya dekat sini. Masa kita nak gabung. 3G tolak H. 3G tolak H. Kita letak tolak. Tolak. Tolak ni untuk satu pecahan ni. Jadi kita nak G dengan tolak H. Kita tak boleh terus gabung. Kita kena buat kurungan untuk G tolak H. G tolak H. Dia berbeza. Kalau dia tambah, tak perlu ada kurungan. Tak perlu nak ada kurungan ke nombor 2. Ke pecahan nombor 2. Tapi bila tolak, dia kena ada kurungan ke pecahan nombor 2. Gitu. Jelas ke semua step yang tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok yang ada, yang tak ada dalam kurungan kita boleh salin. 3G tolak H. Tapi yang ada dalam kurungan, kita kena selesaikan simbol. Cikgu nak tanya kamu tolak darab tambah. Tolak dengan tambah dia lain. Lain hasil dia positif ke negatif? Negatif. Ya, pandai. Negatif G. Okey, kemudian tolak dengan tolak. Sama. Tolak dengan tolak. Hasil dia bila dia sama, positif ke negatif? Positif. Pandai. Positif H. Itulah cikgu cakap. Dalam bahagi dia ada darab. Nampak ni kita dah mula darab. Ni baru darab simbol. Jadi simbol ni senang cerita, cikgu bagi nota. Kalau simbol tu berlaku pada sama, hasil dia positif. Kalau simbol yang lain didarabkan, contoh positif darab negatif atau negatif darab positif, kamu akan dapat negatif. Okey, jadi barulah kita teruskan. Dia tambah lagi satu step dekat situ. Ni bila dia dalam keadaan tolak. Lepas tu nak buat apa? Step yang sama. Itu je yang lain. 3G dengan G. Kita sekalikan dia. Maksudnya dekat sini kita letak 3G. Belakang dia negatif. Negatif 1G. Cikgu terus tambah. Okey. H dengan H. H dengan H. Dekat sini kita pergi kepada H yang pertama. Negatif. Negatif 1H. H yang kedua. Positif. Positif 1H per 2K kuasa 2. Kemudian nak buat apa? Kita selesaikan. Kita selesaikan yang sama. 3G tolak 1G dapat 2G. 1H tolak 1 tambah 1 dapat berapa semua? Tolak 1 tambah 1? Kosong. Okey, kita dapat kosong. Jadi bila dia dapat kosong, tak perlu salin. 2G per 2K kuasa 2. Habis dekat situ. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, cikgu nak tanya. Kena berhenti sampai sini ke? Ataupun boleh kecilkan lagi? Boleh kecilkan. Ya. Guna sifir berapa? 2. Ya. Ni di belah atas bahagi 2.
belah bawah bahagi 2. Jadi dekat sini kita dapat 1G per 1K kuasa 2. 2 bahagi 2 kan dapat 1. Itu dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak proceed kita punya soalan. Salin elok-elok, salin kemas-kemas. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang cikgu nak tunjuk dekat depan. Okey, soalan dia 3x tolak 2h per 5x kuasa 2. Okey, tak naklah 5x. Cikgu nak buat 5a kuasa 2. Tolak 5x tolak dengan 4h. Okey, per 5a kuasa 2. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu dah buat dekat belah kiri, cuba selesaikan soalan yang belah kanan. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan yang belah kanan. Cuba selesaikan. Siapa yang salin? Salin tahu tu tahu. Okey, bagus. Okey. Dapat buat tak tu? Okey, bagus. Ingat tahu, kalau dia tolak, kalau tambah dia boleh gabung. Kalau tambah dia boleh gabung. Tapi kalau dia tolak, dia tak boleh gabung. Dia tak boleh gabung. Dia tak boleh gabung terus. Sebab apa? Dia akan berlaku pertukaran dia punya simbol. Jadi, bila dia tolak, kamu tambah satu step lagi. Nak tambah yang mana? Tambah yang ni, anak panah biru ni cikgu tunjuk. Tambah anak panah biru tu cikgu tunjuk. Okey, Nazhan, Acanoi. Beres tak tu? Jelas ke semuanya, Nazhan? Saya tak sure betul ke tak, cikgu. Tak apa. Cikgu tunjuk nanti, jangan risau. Ada yang dia tak sure tak apa, cikgu tunjuk. Asalkan kita dah mencuba. Bila kamu dah mencuba buat, cikgu jadi sangat-sangat suka. Sebab apa? Sebab step pertama nak betul, kena buat dulu. Yang jadi sedihnya apa? Dia nak betul, tapi dia tak cuba buat. Okey. Okey, 1 minit lagi semua. Saya tak sure betul ke tak. Tak apa, tak sure betul ke tak. Cikgu akan tunjukkan Sekejap cikgu, saya nak hantar ya.
Okey, Wan Rifki. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi, cikgu akan mulakan membuat soalan di hadapan. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh ke? Eh, Boleh. Nak dengar suara ramai sikit. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi, bila cikgu dah cakap cikgu nak mula buat, comparekan jawapan yang kamu buat dengan jawapan yang cikgu nak tunjuk. Kalau betul, buat right. Kalau salah, buat correction. Terus buat correction. Sebab lepas ni cikgu nak pergi tempat lain dah. Okey, kalau yang tak buat betul-betul jang tak ada idea. Okey, salin apa yang cikgu tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Bila dia dalam keadaan pecahan, yang pertama sekali, tengok nombor bawah dia. Kalau nombor bawah dia dah sama, dekat sini kamu tak ada masalah. Kamu boleh terus gabungkan 5A kuasa 2 per. Dekat atas 3X tolak 2H. Tapi yang lainnya tolak, dekat sini kamu kena buat kurungan. 5X tolak 4H. 5X ni positif. Bila kamu tak nampak simbol sesuatu nombor, dia positif. Okey, kemudian kita nak selesaikan kurungan. Jadi 3X tolak 2H ni di luar kurungan. Jadi bila di luar kurungan, salin je balik 3X tolak 2H. Yang dalam kurungan, kamu selesaikan pendaraban antara simbol. Buka balik nota pendaraban antara simbol. Tolak darab tambah. Dia lain. Bila lain dapat positif ke negatif? Lain dapat positif ke negatif? Negatif 5X. Ya. Negatif darab pula dengan negatif. Dia sama. Tolak darab tolak. Jadi bila dia sama, dia dapat positif ke negatif? Positif. Ya, dia dapat positif 4H. Kalau kamu perasan dekat sini, 5X tolak 4H. Tapi bila dekat bawah ni, tolak 5X tambah 4H. Simbol dia dah bertukar. Jadi kat situ kamu kena hati-hati. Kalau kamu tertinggal step ni, kamu akan salah. Tengok betul-betul. Okey, cikgu harap jelas. Okey, kemudian cikgu akan proceed kepada cari sebutan serupa. Nak cari sebutan serupa ni, kamu dah kena mahir dah. Kamu dah kena boleh buat dah. Jadi dekat sini 3X dengan 5X. Bagi dia duduk sebelah-sebelah. 3X negatif 5X bukan positif 5X. Ada lagi tengok ke depan. Tengok ke belakang. Simbol sesuatu nombor di belakang dia. Jadi dekat sini negatif 5X. 2H dengan 4H. Kita nak bawa 2H ni. Jangan tinggal simbol dia. Ini negatif. Jadi bawa sekali negatif 2H. 4H simbol dia positif. Positif 4H per 5A kuasa 2. Lepas tu baru kamu selesaikan. 3 tolak 5. X. 3 tolak 5 dapat berapa semua? 3 tolak 5. Tekan kalkulator. Ataupun congak. 3 tolak 5 dapat. Iya, negatif 2X. Tolak 2 tambah 4. Ni H ni. H ni tolak 2. Ni tambah 4. Tolak 2 tambah 4 dapat berapa semua? 2. Oh ya, kita dapat 2H. Jadi jangan tinggal positif 2H. Kalau siapa-siapa tak tulis positif ni salah. Jadi jawab per dengan 5A kuasa 2. Inilah kita punya jawapan untuk penambahan soalan ni. Habis dah dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham yang cikgu ajar ni? Boleh. Okey. Understand. Okey, jadi habis dah. Sekarang ni cikgu nak langkah lagi satu tangga level 3. Jangan tertinggal. Siapa tertinggal bagi tahu cikgu awal-awal. Sebab apa? Sebab kalau kamu bagi tahu awal, cikgu boleh tolong awal-awal supaya kamu boleh kejar cikgu punya lesson. Apa maksudnya? Maksudnya kalau siapa tak tahu terus tanya. Sebab kalau dia terus diam,
Cikgu makin jauh, cikgu makin jauh, cikgu makin jauh. Macam mana kalau kamu terus diam? Kamu makin tak faham, kamu makin tak faham, kamu makin tak faham. Sampailah satu masa kamu hilang minat dekat matematik. Cikgu tak nak macam tu. Ada soalan boleh terus tanya. Okey, dah salin ke semua? Dah. Okey, Dah. bagus. Okey, dah Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang cikgu pergi kepada level 3. Kita punya level ada banyak malam ni. Ada banyak. Cikgu akan pergi sampailah yang cikgu mampu. Sebab kelas kita kan ada masa. Okey. Jadi level 3 masih lagi dalam penambahan dan penolakan. Cumanya nombor bawah dia lain. Dia ada dua keadaan. Dekat sini cikgu tunjuk 3x per dengan 2 tambah 5x per dengan 6. Ni keadaan dia yang pertama. Ni adalah keadaan dia yang pertama. Keadaan yang kedua ni keadaan pertama. Keadaan 1. Keadaan 1 dekat sini adalah kamu nak buat tambah. Kamu nak selesaikan dia dalam keadaan tambah. Tapi bila kamu tengok nombor bawah dia dah lain. 2 dekat sini, 6 dekat sini. Jadi bila dia lain, apa yang kamu kena buat? Kamu kena faham. Bila nombor dia dah lain dekat bawah, kamu kena samakan dulu. Siapa terus gabungkan, salah. Tambah fraction dia bukan tentang 2 tambah 6. Bukan. Dia tentang tambah belah atas je. 3x tambah 5x. Tapi sekarang dia jadi tak boleh gabung. Kalau tadi ni 2k kuasa 2 sama. Ni sama, kita boleh terus gabung. Okey, ni sama, boleh terus gabung. Ni sama, boleh terus gabung. Tapi sekarang dia dah lain. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena samakan. Okey, keadaan pertama adalah nombor pembawah dua-dua ni berada dalam sifar yang sama. Sebagai contoh, 2 dengan 6. Jadi 2 darab berapa dapat 6? 2 darab berapa dapat 6? Okey, darab 3. Jadi, bila kita dah set nombor bawah kena darab 3, nombor atas pun kena darab 3 juga. Okey, habis dekat situ. Jadi dekat sini, 3 darab 3. Pakai kalkulator. Kita dah masuk darab dah sekarang. Sebab tu cikgu cakap dalam pecahan ada darab. Okey, 3 darab 3. Kita dapat 9x. Per dengan 3 darab 2. Kita dapat 6. Tambah 5x per 6. Jangan kamu nak pergi darab. Jangan ngada-ngada nak pergi darab dekat situ. Sebab apa? Sebab tujuan darab ni adalah untuk kita samakan nombor bawah. Untuk kita samakan nombor bawah. Jadi bila nombor bawah tu dah sama, baru boleh gabungkan. 9x tambah 5x per 6. 9 tambah 5, kita dapat 14x per 6. Jadi yang ni kita boleh kecilkan guna sifar 2. Bahagi 2. Bahagi 2. 14 bahagi 2 dapat 7x. 6 bahagi 2 kita dapat 3x. 3 je. Ni jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kita ada 2 soalan dekat sini. Cikgu nak kamu buat dua-dua. Yang pertama soalan A. Yang pertama soalan A. Cuba selesaikan A per 3 tambah A per 9. Yang kedua soalan B. Soalan B dekat sini. Ini soalan B. Cuba buat dua-dua soalan ni. Cikgu bagi kamu masa. 4 minit. Lama tu. Okey, cuba selesaikan. Contoh dah ada dekat sebelah ni. Rujuk contoh dekat sebelah. Rujuk contoh dekat sebelah.
Ya, ada orang tanya soalan. Okey, buat semua. Okey, cikgu minta izin ambil air kejap kan. Cikgu nak minum air. Okey, boleh ke? Boleh ke? Cikgu nak minta izin ambil air kejap. Boleh. Okey, buat. Okey, kejap. Okey, ramai dah siap. Cikgu dengar bunyi WhatsApp masuk banyak ni. Waalaikumsalam. Ya. Wow, laju. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Yang tak tahu kena tahu. Yang tak tahu dah mula kena tahu. Sebab lepas ni kalau cikgu nak pergi level 4, kamu tak tahu level 3, macam mana? Jadi sebab tu dekat sini cikgu bagi 2 soalan. Step dia sama je. Okey, cikgu nak mula buat kat depan. Boleh ke semua?
Boleh ke? Ke tengah buat lagi tu? Boleh. Okey, baik. Okey. Untuk level 3 ni bahagian keadaan pertama ni keadaan pertama. 3 darab apa dapat 9? Cikgu nak tanya kamu. 3 darab apa dapat 9? 3. Ya, pandai. Jadi maksudnya bawah kena darab 3. Bila bawah kena darab 3, atas pun kena darab 3. Jadi dekat sini belah atas 3 darab A kita dapat 3A. Dekat belah bawah 3 darab 3 kita dapat 9. Tambah A per 9. Habis. Selesai. Kemudian dekat sini kita tengok belah bawah dia dah sama. Ni A kan? Cikgu buat macam ni A cikgu. Okey, bawah dia dah sama iaitu 9 dengan 9. Kat situ kita boleh gabungkan 3A tambah 1A per 9. Jadi 3 tambah 1 boleh tambah. Kita dapat 4A per 9. Ini jawapan kita pecahan yang pertama. Ni jawapan kita pecahan yang pertama. Habis. Selesai. Siapa yang salah? Salin pembetulan. Okey. Soalan yang kedua. Cikgu buat pula yang belah bawah dia ada huruf. Dia tak kisah dia ada huruf ke, dia tak ada huruf ke. Kamu kena fikir satu benda yang kamu kena samakan pembawah dia. Darab apa biar sama? 3X darab apa nak jadi macam 9X? Jadi X dengan X huruf dah sama. Jangan kacau huruf tu. Jangan kacau dah huruf tu. Sekarang pergi kepada nombor. Kamu kena fikir 3 darab apa dapat 9. Jadi kat sini kita dah jawab. Jadi 3 darab 3 juga. Bila bawah darab 3, atas pun kena darab 3. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, 1 per 9X ni jangan kacau. Sebab yang kita tengah darab yang ini. 2 darab 3 dapat 6. 3X darab 3. 3 darab 3 dapat 9. Dia ada X, jangan lupa salin. Okey, sekarang pembawah dia dah sama. Jadi kita boleh gabung. 1 tambah 6 per 9X. Jadi kita buat apa? 1 tambah 6 kita dapat 7. 7 per 9X. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Ini keadaan yang pertama. Macam mana keadaan yang kedua? Okey, jadi kita masih lagi di level ketiga. Siapa yang salah salin. Cikgu bagi masa. Ambil gambar. Tak pun nanti cikgu hantar dekat WhatsApp. Yang gambar banyak-banyak tu gambar latihan kita buat sebenarnya. Okey, jadi kat sini cikgu masih lagi level 3. Cumanya dia jatuh pada keadaan nombor 2. Keadaan nombor 2 ni macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Keadaan nombor 2 adalah apabila 3X per 4 tambah 2X per 3. Jadi kalau keadaan yang pertama tadi cikgu ulang nombor ni dia ada dalam sifar ni. Jadi sebelah ni je kena darab. Nombor 3 ni ada dalam sifar 9. Jadi sebelah ni je kena darab. Nombor 3 pun ada je dalam sifar 9. Jadi darab je. Darab sebelah je. Ni pun darab sebelah je. Ni pun darab sebelah je. Keadaan yang kedua yang cikgu cuba ajar sekarang adalah apabila nombor 4 tak ada dalam sifar 3 dan nombor 3 tak ada dalam sifar 4. Jadi dekat dalam keadaan nombor 2 kita panggil dia darab kahwin. Darab kahwin. Kita kahwinkan dia. Maksudnya kamu kena darab dua-dua belah. Darab dengan apa? Kalau dekat sini nombor 3, jadi dekat belah sini kamu kena darab dengan 3, belah atas pun kena darab dengan 3. Kalau dekat sini 4, maksudnya dekat sini kamu kena darab dengan 4, kat sini pun kamu kena darab dengan 4. Itu panggil darab kahwin. Tengok balik untuk keadaan pertama. Keadaan pertama kamu kena darab satu je pecahan. Tapi keadaan kedua kamu kena darab dua-dua terus. Jelas ke semua? Boleh faham kat sini? Boleh. Okey, jadi kita selesaikan. 3 darab 3X kita dapat 9X. 3 darab 4 kita dapat 12. Tambah 2X darab 4 kita dapat 8X.
per 3 darab 4 kita dapat 12. Kenapa boleh sama? Sebab apabila 3 darab 4, nilai dia akan sama saja 4 darab 3. Tengok. 3 darab 4 dapat 12. 4 darab 3 pun dapat 12. Sebab itulah kita pakai situasi darab kahwin. Satu je tujuan dia. Supaya kita punya pecahan tu nilai bawah dia sama. Nampak? Sini 12, sini pun 12. Jadi maksudnya apa? Kamu dah boleh gabung macam biasa. 9x tambah 8x per 12. 9 tambah dengan 8. Kamu dapat 17x per 12. Inilah kita punya jawapan. Satu je yang step dia lain dia. Ni darab kahwin. Yang lain semua sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan-soalan yang seterusnya. Kejap cikgu cari soalan. Tak jumpa. Okey, kita buat. Okey, jadi dekat sini cikgu buat. Cikgu buat tu. Alamak. Cikgu buat 7A per 3. Cikgu buat 7A per 9 tambah. Lepas tu cikgu buat 5A per 5. Cuba buat. Ini yang soalan pertama. Lepas tu cikgu nak buat soalan yang kedua. Soalan yang kedua kita pakai Y pula. Kita pakai, kita masukkan tolak asyik tambah je kan. 5Y per dengan 11 tolak 7Y per dengan 2. Okey, cuba selesaikan dua-dua ni. Okey. Tira ada ke kat situ? Ke tak ada dah? Buatlah semua, cikgu nak masuk level 4 lepas ni. Kamu kena pastikan. Dia macam ML. Dia macam kita main ML. Kita nak pergi masuk mitik. Maksudnya ada level-level yang kita kena lepas. Level 3 kena lepas. Baru cikgu masuk level 4. Level 4 lepas, baru cikgu masuk level 5. Dia ada banyak tapi tak apalah. Tapi tak apa. Kita ni belajar. Kita belajar. Jadi bila kita belajar adalah sebuah maraton. Bukan sebuah perlumbaan sprinting. Maksudnya 100 meter. Kamu kalau belajar ni kamu macam main maraton. Main maraton ni kalau kamu tengok orang lari maraton, dia enjoy tapi dia terus bergerak. Dia berbeza dengan orang main sprinting, dia lari 100 meter. Dia lari 100 meter, lepas 100 meter tu letih sebab dia push satu badan dia. Jadi bila letih dia tak terus dah semangat nak lari. Sebab tu cikgu pernah dengar quote tu. Life is malaslah speaking kan. Maksudnya kita nak buat sesuatu ni jauh lagi perjalanan kita. Bila jauh lagi perjalanan kita, bila kita sprint, kita terus kerah, kita jadi penat. Bila otak penat, dekat situ kita dah mula tinggalkan semua benda. Jadi macam maraton, maksudnya bila kita buat sikit-sikit, kita masukkan dalam kepala kita sikit-sikit, kita fahamkan ikut level yang cikgu ajar. Maksudnya cikgu tak push semua benda, cikgu push sikit-sikit. Kalau tak faham, tanya. Okey, bagus Adlin. Adlin ada tak tu kat situ? Adlin nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Okey.
Okey, cikgu bagi masa Cuba buat. Okey, bagus. Bagus. Aziz dah hantar hantar kat cikgu Siapa yang ada soalan tanya je cikgu. Elisa, Elisa boleh jawab ke tu Elisa? Okey, Arif. Boleh. Bagus. Okey, Elisa. Darren, Darren macam mana Darren? Darren boleh jawab tak tu? Boleh. Okey. Kena cuba ni kamu jumpa Yang mana form 2 tahun depan dia jumpa. Yang form 3 pun lagi jumpa. Index. Nanti cikgu ajar. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan mula buat soalan di hadapan. Okey, jadi bila cikgu cakap cikgu nak mula dah buat, kamu kena tengok apa jalan kerja cikgu, comparekan dengan kamu punya jalan kerja. Kalau salah jangan tangguh-tangguh. Sebab bila kamu tangguh, bila lagi kamu nak jumpa. Jadi salin terus correction. Okey ke semua? Cikgu nak mula buat dah, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi Boleh. dekat baik. Jadi dekat sini kita buat darab kahwin. Sebab apa? Sebab 9 tak ada dalam sifir 5. 5 pun tak ada dalam sifir 9. Jadi maksudnya kita kena darab kahwin. 5 dekat sini, jadi dekat sini kena darab 5, dekat sini pun kena darab 5. Okey. 9 dekat sini, sini kena darab 9, dekat sini pun kena darab 9. Tu cara dia. Jadi kita darabkan, kita selesaikan darab. 5 darab 7A. Darab nombor dia je. 5 darab 7 kita dapat 35A. Per dengan 5 darab 9 kita akan dapat 45. Tambah 9 darab 5. Kita dapat 45A. Per dengan 9 darab 5 juga kita dapat 45. Kita selesaikan. 35 tambah 45 kita dapat 80. 80A. Silap. Sorry, cikgu langkah satu step. Jadi bila bawah dia dah sama, kita gabungkan. 35A tambah 45A per 45. Jadi 35 tambah 45, kamu akan dapat 80A per 45. Jadi dekat sini, kita kecilkan. Nak kecilkan pakai sifir apa? Kita pakai sifir 5. 80 boleh bahagi 5. 80 bahagi 5, kamu dapat 16A. 45 pun kena bahagi 5. Jadi 45 bahagi 5, kamu dapat 9. Maksudnya jawapan dia adalah 16A per 9. Jelas ke semua? Untuk soalan pertama, boleh faham? Boleh.
Okey, bagus. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Darab kahwin. Dekat sini dua. Dua tak ada dalam sifir 11. Jadi, sini kena darab dengan 2. Sini pun kena darab dengan 2. Dekat sini 11. Maksudnya, sini kena darab dengan 11. Sini pun kena darab dengan 11. Kita selesaikan. 2 darab 5 dapat 10Y. 2 darab 11 kita dapat 22. Tolak 7 darab 11 kita dapat 77Y. Per 2 darab 11 kita dapat 22. Darab macam biasa. Okey, 22 ni dah sama. Maksudnya kita boleh gabungkan 10Y tolak 77Y per 22. Jadi 10 tolak 77 kita dapat negatif 67Y per 22. Ini kita punya jawapan bila dia dalam keadaan darab kahwin. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Hanif macam mana Hanif? Boleh faham ke Hanif soalan ni? Okey. Okey, cikgu nak pergi kepada level yang seterusnya. Level yang seterusnya adalah bila atas lebih daripada satu sebutan macam tadi. Cumanya dekat bawah nombor dia lain. Okey, ni level 3. Siapa yang salah, silent correction. Okey, sebelum cikgu nak pergi kepada level 4, cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Wan Naim ada nak tanya soalan ke Wan Naim? Ada. Tak ada. Okey. Okey, jadi cikgu nak proceed kepada level 4. Boleh ke semua? Cikgu nak proceed kepada level 4. Boleh. Nak dengar suara ramai sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi follow elok-elok apa yang cikgu ajar. Kamu jumpa balik benda ni. Jangan risau. Kamu jumpa balik. Okey, jadi cikgu teruskan kepada level 4. Level 4. Level 4 adalah situasi dekat mana kamu kena darab belah bawah. Cumanya yang jadi persoalan dekat sini, cikgu cari soalan. Apalah cikgu buat Okey, jadi level 4 contoh 3x tambah tak naklah 3 asyik 3 je. Okey, 5x tambah 9y per dengan 2. Tambah. Cikgu buat pula 2x tambah 11y per dengan ni cikgu buat tolak lah. Okey, tolak per dengan 5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Sekarang ni level 4, belah atas dia ada lebih daripada satu sebutan untuk satu pecahan. Contoh, ni pecahan pertama. Ini pecahan pertama. Ada berapa sebutan? Ada 1, ada 2. Tadi dia ada 1 je. Dia ada 1, 1. Jadi dekat sini, yang sekarang ni dia ada 2. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Cikgu ajar. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, jadi penambahan dan penolakan, kamu tak boleh lari daripada nak kena tengok nombor bawah. Kamu kena samakan nombor bawah. Jadi nombor bawah dia, nombor bawah dia sini 2, sini 5. Jadi dia lain. Bila dia lain, kamu kena darab kahwin. 2 ni sebelah dia 5, disebabkan sebelah dia 5, 2 kena darab dengan 5. Yang atas pun kena darab dengan 5. Ada kesilapan yang selalu terjadi, dia buat darab 5, maksudnya dia ingat 5 ni hanya darab 5x saja. Salah. 5 yang kena darab tu, kamu kena darabkan dengan 5x dan 9y. Jadi macam mana kamu buat kurungan supaya kamu faham kamu kena darab dua-dua. Kurungan 5. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Pecahan yang kedua.
Nombor sebelah dia 2. Maksudnya sini kena darab dengan 2. Cumanya yang belah atas tu, bila dia ada lebih daripada satu sebutan, bukan bermaksud dia hanya darabkan dengan 2x. Salah siapa yang buat macam tu. Dia kena darabkan dengan 2 tu kena darabkan dengan 2x dan 11y. Jadi nak buat macam mana? Kita buat kurungan. Kurungan ni kenapa? Kurungan ni kan tandanya darab. Habis. Sebab itulah cikgu pesan sangat-sangat kukuhkan pendaraban sebelum pecahan. Sebab dalam pecahan ada pendaraban. Ni kita tengah darab. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan. Kita selesaikan. 5 darab 5x. Nombor darab nombor. 5 darab 5 dapat 25. Lepas tu dia ada x. Jangan tinggalkan dia punya x. Selesai yang pertama. Yang kedua. 5 darab 9y. Nombor darab nombor. 5 darab 9 dapat 45. Sini y salin. Per dengan 5 darab 2 dapat 10. Habis. Selesai pecahan yang pertama. Selesai dah pecahan yang pertama. Pecahan yang seterusnya. 2 darab 2x. Dekat sini kamu kat sini kamu nak buat tambah. 2 darab 2x kita dapat 4x. 2 ni darab juga dengan negatif 11. Jadi dekat sini kamu dapat negatif 22y. Per dengan 2 darab 5 kamu dapat 10. Sebab tu kena fokus dulu apa yang cikgu tunjuk tu. Habis kat situ. Okey, jadi bila bawah dia dah sama. Gabungkan 25x tambah 45y tambah terus. Kenapa boleh tambah terus? Sebab dia tambah. Kalau ditolak kamu kena buat kurungan. Tapi sekarang dia tambah. Tu nanti tu level 5. Okey, 4x tolak 22y per dengan 10. Jangan risau panjang. Panjang tu tak ada isu pun. Okey. Sekarang step yang sama. 25x dengan 4x bagi dia duduk sebelah-sebelah. Jadi sebab apa? Sebab dia sebutan serupa. Jadi 25x tambah 4x. Untuk y, 45y dengan 22y duduk sebelah-sebelah. 45 ni positif. Positif 45y. 22 ni negatif. Negatif 22y. Per dengan 10. Lepas tu nak buat apa? Selesaikan. Untuk yang ada x. 25 tambah 4. Kita dapat 29x. Panjang ni. Okey. 45 yang ada y. Ada y. 45 tolak 22. Kita akan dapat tambah 23y. Per dengan 10. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sebab tu minggu lepas cikgu pesan. Rasa panjang ke? Cikgu saya rasa dah panjang lah jalan penyelesaian ni. Boleh ke kita nak pendekkan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi inilah dia dalam keadaan bahagi. Sebab tu cikgu cakap. Cikgu tak ajar bahagi dulu. Cikgu ajar tambah dengan tolak dulu. Tambah dengan tolak kelas pertama tu kita belajar kat mana? Kita belajar dekat sini. Lepas tu kelas kedua kita belajar darab. Kita belajar cara buka kurungan. Kelas yang sekarang kita belajar pecahan. Ni semua dekat depan dalam keadaan nombor pecahan. Cikgu ajar step by step. Kamu je kena tanya diri kamu, follow tak? Kamu je kena tengok nota kamu, cukup tak? Okey. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey.
Okey, jadi cikgu nak kamu semua buat satu soalan 3A tambah 2B per dengan 7 tambah, ni tambah level 5 cikgu buat tolak. Tambah, lepas tu cikgu nak buat 5A tolak 6B. Dekat sini cikgu buat per 2. Cuba masing-masing selesaikan soalan yang cikgu bagi dekat depan, rujuk step dia dekat contoh yang cikgu bagi ni. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Jangan rasa susah. Cuba buat, cuba selesaikan. Okey, soalan nombor 4 tak ingat nak letak Y. Okey, tak apa. Okey je. Bagus Zaki. Okey. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Tepat 10 minit, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Lepas tu cikgu nak kamu tengok betul-betul. Lepas tu kita akan pergi kepada level yang terakhir, level 5, iaitu dia dalam keadaan tolak. Dia dalam keadaan tolak. Mia jelas ke Mia yang cikgu ajar tu Mia? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi masing-masing kena cuba buat. Kena cuba buat. Kalau kita tak cuba buat sekarang, bila lagi? Cikgu nak tanya kamu. Kalau tak cuba buat sekarang, bila lagi? Itulah soalan dia. Tiba-tiba keluar exam, alamak, saya terlupa lah nak buat hari tu. Okey. Cikgu dah siap. Okey Arif, kamu jangan risau tau. Cikgu baca tau semua soalan. Semua yang hantar dekat cikgu, cikgu baca je. Cikgu sebenarnya tak tahu lagi jawapan ni sebab tu cikgu tak buat. Cikgu tak buat. Cikgu tak semak maksud cikgu. Okey. Okey, dah nak pukul 10 minit dah.
Okey. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu. Okey, bagus Elisa. Elisa dah hantar dah. Bagus, bagus, bagus. Cikgu suka. Aiden, so far okey ke Aiden? Boleh faham ke semuanya Aiden? Boleh cikgu. Okey, bagus. Wan Naim macam mana Wan Naim? So far okey ke semua Wan Naim? Okey. Okey. Okey, bagus dah dia dah hantar. Okey, jadi dah pukul 10 minit. Cikgu kena teruskan sebab kita ada level yang terakhir lepas ni. Tak adalah susah sangat pun. Cikgu just tambah sikit. Cikgu nampakkan level tu sebab di setiap level ada jalan kerja tambahan. Dan tak banyak pun. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Soalan ni bila cikgu nak buat macam biasa cikgu pesan selalu salah terus salin correction. Sebab nanti bila kamu dah buat tapi tak salin correction, kamu tak tahu mana kat silap ni. Okey. Habis dekat situ. Okey, jadi masing-masing boleh proceed dekat depan, cikgu akan ajar. Mula-mula sekarang soalan ni kita tengok nombor bawah dia. Nombor bawah dia tak sama. Jadi bila nombor bawah dia tak sama, apa yang kita kena buat? Kita kena samakan. Jadi bila kita nak samakan, dekat sini 7 tak ada dalam sifir 2, 2 tak ada dalam sifir 7. Jadi apa yang kita kena buat? Darab kahwin. 7 sebelah dia 2. Maksudnya sini kena darab 2. Cikgu buat warna biru kan. Okey, sini kena darab 2. Atas kena darab dengan 2. Jangan tulis macam ni. Cikgu tak nak siapa tulis macam tu. Cikgu nak kamu biasakan bila dia ada lebih daripada sebutan, kamu buat kurungan. Kita dah belajar. Kurungan tu kan darab. Jadi kita tak ubah pun maksud dia. Okey, kemudian untuk 2, sebelah dia kan 7. Jadi sini darab 7. Atas buat kurungan. Darab dengan 7 juga. Habis dekat situ. Habis dekat situ. Okey, kemudian dekat sini kita selesaikan. 2 darab 3A. 2 darab 3 kita dapat 6A. Kemudian 2 darab 2B. Dekat sini kita dapat 4B. Per dengan 7 darab 2 kita dapat 14. Habis. Tambah 7 darab dengan 5A. Kita dapat 35A. 7 ni juga kita darabkan dengan negatif 6. Jadi negatif kat situ. Jadi jangan abaikan. 7 darab negatif 6. Kita dapat negatif 42B. Per dengan 7 darab 2 kita dapat 14. Selesai kita dah buka kurungan. Selesai dah kita dah buka kurungan. Jadi dekat sini bila bawah dia dah sama, gabungkan. Nak gabung macam mana? 6A tambah 4B tambah 35A tolak 42B. Kita gabungkan jadi satu pecahan. Kenapa? Sebab belah bawah dia dah sama. Pecahan pertama 14, pecahan kedua pun 14. Kita dah boleh gabungkan. Lepas kita dah gabungkan, kita selesaikan dia punya sebutan serupa. 6A dengan 35A. Bawa dia duduk sebelah-sebelah. 6A sini positif. Positif 35A. B pula. B dengan B. 4B ni positif 4B. Ini negatif 42B. Jadi jangan abaikan positif negatif. Per dengan 14. Sama dengan selesaikan. 6 tambah 35. Kita tekan kalkulator. Kalau kita rasa kita takut salah, kita tekan kalkulator. 6 tambah 35, 41A. B, 4B. Positif 4. Ini negatif 42. Tekan kalkulator positif 4, negatif 42. Kita dapat negatif 38B. Per dengan 14. Ini dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey.
Okey, jadi cikgu ada masa 15 minit je. Ni adalah yang terakhir cikgu nak ajar dah. Satu contoh terakhir dan satu soalan terakhir. Satu contoh cikgu target 5 minit. Satu soalan tu kamu buat 5 minit dan cikgu selesaikan 5 minit. Jadi tengok betul-betul. Cikgu tak ada masa dah ni. Okey, jadi masing-masing boleh fokus masa-masa yang terakhir ni. Masa yang terakhir ni cikgu dah mula masuk kepada level 5. Cikgu dah mula masuk kepada level 5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu akan nak masuk kepada 3x tolak 2y per 3. Sekarang kita pakai tolak. Tadi tambah. Sekarang kita pakai tolak. Tolak apa? Tolaklah apa-apa pun. 4x tolak 7y per dengan 2. Okey, tengok kat depan. Step dia macam tadi, yang mana kita kena darab kahwin. Maksudnya apa? Sini 2, jadi sini darab 2, sini lebih daripada satu sebutan. Kita buat kurungan darab 2. Selesai. Selesai. Tu je. Sama je macam tadi. Okey, darab kahwin. Sini 3, maksudnya sini kena darab dengan 3. Sini buat kurungan darab dengan 3. Sama je macam tadi. Tak ada apa-apa yang berubah. Okey, siapa yang salah sebelah tu saling correction tau. Okey, kemudian dekat sini selesaikan 2 darab 3x. 2 darab 3x. Kita dapat berapa? Kita dapat 6x. Selesaikan pula 2 darab negatif 2. Kita dapat negatif 4y. Per dengan 2 darab 3, kita dapat 6. Tolak 3 darab 4x. Kita dapat 12x. Kita dapat 12x. 3 ni darab pula dengan negatif 7. Kita dapat negatif 21y per 3 darab 2 kita dapat 6. Okey, sampai sini jelas ke semua? Sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Step dia sama macam tadi. Cumanya kita nak bawah dah sama, kita boleh gabung. Dia ada lain sikit macam kita punya gabung. Apa maksudnya? Macam cikgu ajar tadi. Bila dia tolak, kamu kena letak kurungan di pecahan yang kedua. Contoh, 6x tolak 4y. Oh, dia letak tolak kan kat sini? Tolak. Jadi kamu kena buat satu lagi pecahan. 12x tolak 21y. Itu je cikgu tambah. Yang lain terus semuanya sama. Jadi walaupun tu je cikgu tambah, jalan kerja kita dah mula panjang. Pastikan kamu follow betul-betul. 6x tolak 4y salin je sebab kita tak ada apa-apa dekat situ. Maksud tak ada apa-apa tu kita nak selesaikan kurungan dekat sini. Negatif darab positif. Lain jadi negatif 12x. Nampak simbol dia dah berubah. Negatif darab negatif kan sama, negatif dengan negatif, jadi kita dapat positif 21y. Itu je cikgu tambah yang lain ni. Level 4 dia tak ada benda ni. Nampak dia tambah. Tambah boleh terus tambah. Tapi dekat tolak ni je cikgu tambah. Cikgu tambah kurungan untuk darabkan simbol. Sebab tu cikgu ajar. Dalam pendaraban ada antara simbol, ada antara nombor dan ada antara huruf. Okey, jadi step yang seterusnya adalah benda yang sama je. 6x dengan 12x bagi dia duduk sebelah-sebelah. 6x tolak 12x. 4y bagi duduk sebelah-sebelah. 4y tu negatif. Ni negatif. Negatif 4y. Ni positif. Positif 21y. Per dengan 6. Selesaikan. 6 ambil x tolak x. 6 tolak 12. Kita dapat negatif 6x. Okey, y pula. Negatif 4 tambah 21. Kita dapat positif 17y. Per dengan 6. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Itu je yang cikgu tambahnya.
Okey, jadi untuk masa sekarang kita ada lebih kurang 10 minit. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan yang berikutnya. Okey, cuba buat soalan ini dah soalan terakhir dah. Cuba buat Okey, dah soalan terakhir dah. Lagi 10 minit nak habis kelas. Yang tutup kamera boleh buka kamera. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 2A tolak 5B per 2 tolak. Cikgu buat tolak sekarang. Cikgu buat 3A tambah 7B per dengan 3. Okey, cuba selesaikan soalan yang terakhir untuk hari ni. Untuk level 5. Tengok, kamu dah sampai level 5 dah sekarang. Kamu dah sampai level 5 dah sekarang. Ni level yang terakhir dalam penambahan dan penolakan untuk pecahan. Lepas ni bila kamu dapat apa-apa soalan pecahan untuk algebra, sepatutnya kamu dah boleh selesaikan dah. Sebab apa? Sebab semua maklumat cikgu dah bagi malam ni. Okey. Cuba selesaikan semua. Boleh ke cuba selesaikan? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey, yang ni cikgu bagi masa lagi 3 minit. Lagi 3 minit. Tepat pukul 10.25, masing-masing tutup. Cikgu jawab, lepas tu habis dah. Okey, bagus. Buat semua. Alin, macam mana Alin? Okey ke setakat ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Selalu sebab bila cikgu masuk UASA, sebenarnya soalan yang kamu dapat tu tak complicated pun, tapi bila kita tak faham kaedah, kita tak faham cara step tu, dia jadi confused. Cikgu belajar matematik, cikgu belajar bukan matematik, cikgu belajar engineering. Engineering ni engineer lah, engineer. Cikgu engineer kan dulu kan, cikgu dah bagi tahu. Engineer lagi banyak calculation dia. Jadi kalau kita calculation tu, kita hanya ikut je. Sampai bila-bila je kita akan ikut je.
Kita tak tanya pun, kenapa kena darab silang? Kenapa kena darab kahwin? Cikgu tak kenapa kena ada kurungan? Ada kawan cikgu juga, dia tak tanya pun. Dia buat je. Jadi sebab itulah ada yang gagal. Ada yang gagal mungkinlah ada soalan-soalan lain. Tapi apa yang cikgu nampak sebenarnya dalam matematik yang paling penting adalah step. Jadi bila cikgu divide kepada level-level ni, kamu boleh tengok balik nota kamu, buku kamu, cikgu dah mula kepada tambah step. Kamu tengok level 1. Okey, level 1 kan? Kamu tengok level 1. Ni dia level 1. Ini je level 1. Sekarang yang terakhir yang kamu nak jawab ni macam mana? Kamu tengok dekat depan. Dah mula complicated. Tapi cikgu tak terus kepada level 5. Naik tangga tu perlahan-lahan. Sebab kalau laju nanti terjatuh. Ingat ayat cikgu. Okey, habis dah. Kita akan pergi. Okey, silakan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan yang terakhir. Cikgu buat laju sikit. Boleh compare kan? Siapa yang tak siap boleh salin. Siapa yang salah salin pembetulan. Kita nak habis dah. Ini soalan yang terakhir. Jadi masing-masing boleh tengok. Kita darab kahwin. 3 dekat sini. Maksudnya sini darab 3. Sini kena kurungan darab 3. Okey, kemudian 2 dekat sini. Sini darab 2. Sini kena kurungan darab dengan 2. Habis. Okey, seterusnya. 3 darab 2A. Kita selesaikan. Kita dapat 6A. 3 darab negatif 5. Kita selesaikan. Kita dapat negatif 15B. Per dengan 3 darab 2 kita dapat 6. Habis. Tolak 2 darab 3A. Kita dapat 6A. 2 darab 7B. Kita dapat positif 14B. Per dengan 2 darab 3 kita dapat 6. Habis dah. Itulah. Itu benda biasa. Tapi sekarang ni bila kita tengok pembawah dia sama. Jadi kita dah boleh gabungkan. Nak gabungkan macam mana? Kita tengok. Dia tolak sekarang ni. Jadi bila dia tolak sekarang ni. Buat kurungan dekat pecahan nombor 2. 6A tambah 14B. Duduk dalam kurungan. Habis kat situ. Okey, kemudian. Buka kurungan. 6A tolak 15B ni macam biasa. Tapi kita kena buka kurungan. Negatif darab positif dia lain. Dia dapat negatif 6A. Negatif darab positif dia lain. Dia dapat negatif 14B. Habis. Kemudian dekat sini kita susun. 6A dengan 6A. Pastikan dia duduk sebelah-sebelah. 6A tolak 6A. B 15B dengan 14B. Nak alih boleh. Jangan lupa dia punya simbol. Negatif 15B tolak negatif 14B. Per dengan 6. Jadi 6 tolak 6. A ni hilang. Sebab apa A ni hilang? 6 tolak 6 dapat kosong. Apa-apa darab kosong dapat kosong. Jadi A tu hilang. Itu dia. B negatif 15. Negatif 14. Tekan sahaja dalam kalkulator. Kamu dapat negatif 29 per 6. Negatif 29B per 6. Inilah jawapan akhir kita. Tu cikgu cakap. Ada yang cakap kat cikgu minggu lepas. Cikgu, panjanglah darab ni. Pecahan lagi panjang. Cikgu cakap macam tu. Pecahan lagi panjang. Inilah maksud cikgu. Ada berapa ni? Ada berapa? Tapi panjang tak bermaksud susah. Okey, jelas ke semua? Contoh yang cikgu tunjuk ni boleh faham? Boleh. Okey. Jelas. Okey. Jadi yang tak nampak ataupun yang salah salin pembetulan. Sementara kita buka kat depan kan. Salin pembetulan. Jadi nasihat-nasihat yang cikgu bagi tu kamu kena lag ke? Lag tu. Ada soalan tanya tau. Okey, nasihat-nasihat yang cikgu bagi kalau okey, it's okay. Kalau nasihat-nasihat yang cikgu bagi tu kamu hadamkan elok-elok. Sebab semua tu nasihat cikgu ambil bukannya ambil daripada pengalaman. Ada matematik
kertas tu, satu kertas kajang, calculation tu penuh satu kertas kajang. Tapi kamu kena faham satu benda, matematik ni, jawapan dia bukan sepenuhnya pada jawapan. Markah dia bukan sepenuhnya pada jawapan. Dia boleh jadi dekat sini, dia boleh jadi dekat sini, dia boleh jadi dekat sini. Itu yang uniknya matematik. Okey. Ada orang risau dapat jawapan salah. Tapi dia kena faham, selagi jalan kerja dia betul, dia akan dapat jawapan betul. Tak payah risaukan jawapan. Risaukan jalan kerja. Itu sebenarnya. Okey, itulah nasihat yang paling cikgu nak semua orang hadap. Dalam matematik bukan risaukan jawapan, risaukan jalan kerja. Sebab kalau jalan kerja betul, jawapan tak perlu risau. Tapi kalau jalan kerja satu je silap, kat situ terus hilang markah pada jawapan. Jelas ke semua nasihat yang cikgu cuba sampaikan tu? Jelas. Okey, jadi sekarang masa pun dah pukul 10.30. Cikgu harap jelaslah lesson kita untuk minggu ni. Okey, jadi sampai situ sahaja. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua, selamat berehat. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, Aziz. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey.